Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fil din waftah alaina futuhan arifin waj'al a'malana qawlan wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Tangan Awai rukun iman itu 6 perkara bawah. Bawah sekali. Tunggu surat yang mula-mula tadi. Ya, dari bawah lain tu. 5. Dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Kata muallif kita rahimahullah, dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Rukun. Sebut kata rukun, kita permulaan ni kita bahas lebih kurang sebab dia berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Tapi sungguh pun begitu, banyak juga perkara yang rumit ataupun yang halus jenis ni, ilmu yang halus dalam bahasan yang terdapat dalam rukun iman dan juga rukun Islam ni. Jadi kita tak tinggal ke semua dan kita tak ambil ke semua lah. Bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Pertamanya, wajib percayakan kita dengan Allah. Ni yang kata iman. Apa dia beriman? Iman lain, beriman lain. Kalau kata tu iman lah, dia bahas. Lain makna iman, lain makna beriman. Pertama sekali kita kena faham rukun iman. Apa dia rukun? Rukun ni benda yang la budda minhu wala mahalata, perkara yang mesti. Itu kena rukun. Tak dapat tidak. Maknanya kena himpun ke semua. Asal makna rukun, kena lengkapkan semua yang dikatakan rukun tu. Mesti dilengkapkan semua rukun tu. Itu asalnya gitu, ma la budda minhu wala mahalata. Tapi tak semua rukun. Kerana rukun itu terbahagi kepada dua. Satu rukun urfi, satu rukun hakiki. Rukun yang pada urufnya ialah rukun Islam, tapi rukun iman ni adalah rukun hakiki. Seperti mana rukun sembahyang. Rukun sembahyang rukun hakiki, rukun iman rukun hakiki. Tapi kalau rukun urfi, rukun Islam. Sebab apa? Sebab apa rukun urfi, rukun Islam? Kerana rukun Islam itu dikaitkan dengan in istata'ta ilaihi sabila. Dalam bab ibadah haji dikaitkan jikalau sekiranya kita mempunyai kemampuan. Jadi masalahnya ataupun kefahaman yang kita boleh ambil ialah tidak menjadi kufur orang yang tidak menunaikan haji, tidak menjadi kufur juga orang yang tidak menunaikan sembahyang, tidak menjadi kufur juga orang yang tidak berpuasa. Tak jadi kufur. Tapi kalau rukun iman, kufur selalu. Tak beriman dengan Allah, kufur. Tak beriman dengan Nabi, kufur. Tak beriman salah satu saja, kufur. Maknanya tak sah. Macam tu juga dengan rukun sembahyang. Ternapi salah satu daripada rukun sembahyang, maka batallah sembahyang. Tak sempurna sembahyang. Jadi itu dari segi sudut makna rukun. Bezalah rukun Islam dengan rukun iman tu beza. Jadi bahawasanya rukun iman ni dia bersangkut dengan perbuatan hati. Ada diri, kepercayaan tu ada diri dalam hati. Di benda tu 6 perkara. Pertamanya, wajib percaya kita dengan Allah Ta'ala. Nanti kita akan sebutlah pasal rukun iman, pasal iman dengan beriman. Pertama, wajib percaya kita dengan Allah. Percaya dan beriman kita dengan Allah, yakni beriman kita dengan ada Allah. Dalam kalimah tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita beriman dengan hanya satu Tuhan. La ilaha illallah maknanya kita beriman dengan hanya satu Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Bukan banyak Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Dan kita tidak menafikan Tuhan yang lain daripada Tuhan yang bukan Tuhan, ataupun dikatakan sebagai ma'budu Tuhan. Bukan hak tu kita nafi. La ilah. Semua orang kata la ilah, tiada Tuhan. Tiada Tuhan tu hak mana?
bukan yang Tuhan kafir tu, bukan yang ma'budul kufar. Kalau kita nafikan, kalau yang dinafikan itu ma'budul kufar, maka jadi kafir kita. Sebab apa? Sebelum dinafikan itu diisbatkan. Sebelum nafi mesti kena isbatkan. Sebelum nafi mesti isbat. Maknanya kita juga mengaku bahawa ma'budul kufar itu adalah Tuhan, baru dinafikan. Sebab itu yang dinafikan di dalam kalimah ilah itu bukan ma'budul kufar, tetapi ta'adud fil ilah, mana berbilang-bilang pada zat yang mempunyai sifat ketuhanan seperti mana sifat Tuhan. Ilah tiada Tuhan, makna tak ada Tuhan yang sama seperti sifat-sifat ketuhanan. Tak ada. Jadi yang dikatakan sebagai ma'budul kufar ni, berhala-berhala ni, adakah Tuhan? Yang tu bukan Tuhan. Yang tu ma'budul kufar. Setengah orang dia kata, kita nafi tu. Nabi tokong Hindu, tokong Cina, Buddha lah, apalah, matahari, bulan, api lah. Bukan itu. Bukan yang tu yang kita nafi. Jadi beriman dengan ada Allah, yakni ada zat Allah. Percaya kita dengan Allah, yakni percaya kita dengan ada Allah. Keduanya, wajib percayakan kita dengan segala malaikatnya. Wajib beriman dengan malaikat, bukan anak, bukan isteri seperti yang didakwakan oleh Yahudi Nasara. Tidak lelaki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum. Mereka ini terdiri daripada jawhar firi yang tidak mengerti, yang tidak kita ketahui akan hakikat zat dia. Kita tak tahu. Dia zat, dia bertempat, tetapi diri zat dia kita tak tahu. Diri jisim dia, diri jawhar dia tu, diri jirim dia kita tak tahu. Sebab tu dia ni, malaikat ni termasuk di dalam jawhar mujarrad. Dia termasuk dalam jawhar mujarrad. Makna jawhar mujarrad ni yang mana diri dia tu bertempat. Bila kata jawhar, maknanya jirim, mesti bertempat, tetapi diri bertempat dia tu mujarradun, semata-mata mujarrad, semata-mata bertempat dalam keadaan dia tidak menolak dan orang kata apa, merempuh angin. Bahasa petani dia kata merempuh angin seperti mana jisim. Macam kita bawa kereta kan, kita bawa kereta, kita duk rempuh angin, peruh. Sebab apa? Sebab benda tu jisim. Macam kita nak duduk atas kursi ni, mesti kena ada ruang. Orang lain tak boleh duduk dah tempat kita duduk. Kitab ni duduk sini, beg tak boleh duduk, beg kena duduk sini. Kalau beg nak duduk sini, dia kena alih, dia kena pi. Ini orang panggil jauhar murakkab. Kalau kata jauhar mujarrad, kalau jauhar mujarrad tu serupa dengan roh, serupa dengan malaikat, serupa dengan jin. Itu dikatakan sebagai jauhar mujarrad. Yang mana dia tetap mengambil tempat, bertempat, tetapi dia tidak seperti mana jauhar murakkab. Kita akan ceritalah. Ini abang kata malaikat ni bukan anak Tuhan ni. Alladzina la ya'suna ma amarahumullah. Malaikat ni sifatnya tak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Sini pun panjang ceritanya. Boleh tengok dalam tafsir. Dalam tafsir Imam Al-Alusi, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, yang paling masyhur sekali dalam tafsir dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Suyuti dengan Jalaluddin Mahalli, dicerita tentang ayat wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Dalam ayat tu dia cerita tentang Habil dan Qabil itu bila Harut dan Marut itu disiksa di Babylon. Maknanya asalnya berlaku khilaf ulama tentang Harut dan Marut itu. Kata setengah ulama dhaif, Harut dan Marut itu adalah asalnya para malaikat Allah, dua malaikat, kemudian diubahkan, ditukarkan daripada malaikat itu menjadi manusia dan dicampakkan nafsu. Kerana apa? Malaikat setelah mana Allah Ta'ala jadikan manusia ini terlalu jahat dengan melakukan maksiat, pembunuhan, syirik dan sebagainya atas muka dunia ni. Lepas tu malaikat mempertikaikan kedudukan manusia ni sebagai khalifah atas muka dunia. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu pun sekiranya mana kalau kata Allah perkudakan seperti mana dalam kitab dia sebut, lau raqibtu fikum ma raqibtu fihim la asaitumuni. Kalau sekiranya aku jadikan di dalam diri kamu itu hawa nafsu, sudah tentu kamu akan terjadi ataupun kamu akan melakukan seperti mana apa yang dilakukan oleh manusia. Lepas tu malaikat pun pakat kata, ma na'sika abada, kami tidak akan sekali-kali melakukan maksiat kepada engkau ya Allah. Allah Ta'ala kata, baik kalau macam tu, kamu pergilah carilah malaikat yang paling hebat dia melakukan ibadat di atas langit. Pergi jumpalah Harut dan Marut. Maka ditukarkan dia ni kepada rupa manusia.
Tapi maknanya pada asalnya malaikat tidak melakukan maksiat. Yang melakukan maksiat itu manusia. Sebab dia ditukarkan kepada manusia, bukan malaikat. Dia turun ke dunia, dia buat ibadat, dia berzikir, petang dia naik, dia turun, dia buat macam malaikat lah. Dia turun, dia naik petang, dia turun, dia naik petang, sampai satu ketika dia jumpa dengan seorang perempuan. Mula dia fitnah dia perempuan. Kemudian arak, kemudian berzina, kemudian bunuh, kemudian mensyirikkan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala patahkan sayapnya sehingga dia disiksa di Babylon. Itu khadaif lah. Tapi sungguh-sungguh pun khadaif dalam tafsir Qurtubi dah, dalam tafsir Imam Alusi dah, ada disebut tu. Tapi qaul mu'tamadnya kata itu adalah golongan satu gelintir dari satu puak daripada golongan manusia. Lagi kata musannif rahimahullah. Zaman bila Nabi apa? Ya. Zaman Nabi apa? Saya tak ingat. Saya tak. Memang ada. Ada riwayat. Dia bukan cerita zaman Nabi. Dia cerita. Tak, maksudnya zaman Nabi bila Nabi? Tak cerita, tak, wallah alam, tak sebut, tak pernah, tak dicerita. Masa saya mengaji pun cerita tu dan buku rujuk pun tak ada disebut. Sebab persoalan yang dibangkitkan tu ketika mana nak dijadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah. Wallahu alam, sama ada sebelum itu ataupun lepas. Kita nak cek balik. Lagi kata musannaf rahimahullah, wajib percayakan kita dengan segala malaikatnya. Ketiganya, wajib percayakan kita dengan segala kitabnya. Kitab-kitab dan segala kureh yang maknanya risalah, kertas-kertas, surat-surat, kitab-kitab yang diturunkan kepada segala nabi-nabi Allah ni banyaklah. Di antara yang disebut diriwayatkan oleh ulama adalah 104 buah kitab, termasuk sekali dengan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua sekali ada 104 buah kitab dan suhuf lah tak diturunkan. Jadi percayakan dengan segala kitabnya, wajib beriman lah. Zalikal kitab la raiba fihi lah, semua ada sekali dalam tu. Keempatnya, wajib percayakan kita dengan segala anbiya, segala nabi. Tiap-tiap nabi itu, tiap-tiap rasul itu adalah nabi. Tiap-tiap nabi itu bukan rasul. Tapi berlaku juga khilaf ulama dalam kitab Risalah Tauhid. Dia menyebut kata sebahagian ulama kita qadha'if mengatakan bahawa nabi semua rasul. Ada juga. Ada. Nabi semua rasul, tapi dhaif lah. Ringkas. Kelimanya, wajib percayakan kita dengan hari yang kemudian dan barang yang bergantung dengan dia. Bergantung dengan dia, dengan hari kiamat lah. Apa mana yang ada yang berkaitan dengan apa yang Nabi cerita pada peristiwa ghaib ni, wajib kita kena beriman. Tapi beriman kita pun jangan terpengaruh dengan pahaman-pahaman lain lah, Mu'tazilah lah apa lah kan. Bab sirat, antara masalah yang selalu kita dengar hari ni, di masa hari ni, ada orang kata sirat tu bukan sirat yang dilintang atas pinaka, itu pahaman Mu'tazilah. Tapi sirat yang berjalan, tempat perjalanan menuju kepada mahsyar, itu pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah kata sirat tu ialah tempat perjalanan menuju kepada mahsyar. Bukan. Ahli sunnah kata itu sirat, bukan siratal mustaqim. Sirat yakni titian. Selalu orang dia sebut siratal mustaqim lah. Bukan siratal mustaqim. Sirat, apa sirat? Titian yang dilintangkan di atas api neraka, untuk menuju kepada syurga. Tempat lah. Ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut kan. Lagi kata musannaf rahimahullah, keenamnya, wajib percayakan kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Mana qada dan qadar. Qada ni pun kita kena halusi dalam sifat ilmu, iradah dan juga qudrah. Masalah qada qadar, ringkas yang kita boleh sebut berkaitan dengan qada qadar ni,
nak menyalahi fahaman Mu'tazilah, yang baik buruknya ialah Allah pada hakikat. Walaupun kita sunat untuk menyebut secara beradab yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri kita, itu sebagai adab. Tapi pada hakikatnya semua Allah. Kerana apa? Kerana sabit dalam masalah qada dan qadar itu perbahasan sifat, ilmu, iradah dan juga ilmu ilmu, iradah dan juga qudrah. Itu dalam perbahasan qada dan juga qadar. Jadi berlaku khilaf kaedah antara ahli sunnah wal jamaah. Antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata berlazim-laziman di antara suruh dan kehendak. Kita ahli sunnah wal jamaah kata tidak berlaziman di antara suruh dan kehendak. Contoh dia macam ni. Tiap-tiap yang Tuhan suruh, mesti Tuhan kehendak. Dan tiap-tiap yang Tuhan tak suruh, Tuhan tak kehendak. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah tidak berlazim-laziman di antara suruh dan kehendak. Contohnya Abu Jahal, dia jadi kufur. Tuhan suruh tak kufur? Tuhan tak suruh. Bila Tuhan tak suruh, Mu'tazilah kata Tuhan tak kehendak kufurnya. Sebab itu kufurnya Abu Jahal pilihan dia sendiri. Maksiatnya seorang itu adalah pilihan dia sendiri. Fasidnya seorang itu adalah pilihan dia sendiri. Kita ada ahli sunnah, itu memang ikhtiar dia, itu perbuatan dia, tapi berserta dengan perbuatan Allah dan kehendak Allah. Baik buruk Allah. Cuma pada zahir kita tak boleh nak sandangkan tu jahat adab kita dengan Tuhan. Kalau kita sandangkan secara zahir perbuatan jahat yang kita buat itu kepada Allah, dia jadi apa? Dia jadi Jabariyah. Dia jadi Jabariyah. Itu kena jaga tu. Baik buruk semua Allah pada intikad. Kita tak berlazim-laziman di antara suruh dan kehendak. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala hanya jadikan benda yang baik, yang jahat Allah Ta'ala tak jadikan. Bermakna kata Allah Ta'ala pengetahuannya suku-suku, tak komplit, sikit sangat. Sebab tiap-tiap benda yang berlaku, semuanya itu berlaku di atas pengetahuan Tuhan. Dan tak ada satu pun yang berlaku yang bukan kehendak Tuhan. Yang terjadi adalah perbuatan Tuhan, yang terjadi juga adalah kehendak Tuhan, yang terjadi juga adalah di bawah pengetahuan Tuhan. Tak ada yang Tuhan tak tahu. Jadi kalaulah Mu'tazilah kata bukan kehendak Tuhan, bermakna Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tak tahu, berapa banyak yang Tuhan tahu? Sedangkan maksiat lebih banyak daripada taat, kufur lebih banyak daripada iman. Maknanya hak yang maksiat, kufur apa semua ni Tuhan tak tahu dan tak pernah ditulis ataupun tak pernah termasuk di dalam kolam, dalam pengetahuan Tuhan, dalam ilmu Tuhan, di Lauh Mahfuz. Tak ada. Itu pahaman Mu'tazilah sesat tu. Pahaman tu boleh bawa jadi kufur. Lagi kata Musannaf rahimahullah, bermula untung baik iaitu iman dan taat, dan untung jahat itu kufur dan maksiat. Itu makna untung. Musannaf terjemah tulislah, dia hurai tulis apa makna untung baik iaitu iman dan taat, dan untung jahat itu kufur dan maksiat. Dan bahasanya rukun Islam itu 5 perkara. 5 perkara ni rukun Islam nak kita sebut tadi. Apa rukun Islam ni? Rukun Islam ni rukun urfi lah, bukan rukun hakiki. Rukun urfi. Jadi kita kertilah kalau kita tulis rukun urfi itu maknanya tak jadi kufur pun kalau tak sembahyang. Selama mana dia tak ingkar, tak jadi kufur pun kalau kata dia tak pergi buat haji, tak jadi kufur. Cuma rukun Islam yang pertama tu sebagai syarat mengesahkan Islam orang yang kafir. Itu saja. Sebagai mengesahkan Islam orang yang kafir, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah tu, hak yang bukan Islam nak masuk Islam, wajib dia kena mengucap 2 kalimah syahadah yang mengesahkan Islam dia. Ataupun syarat untuk diperlakukan segala undang-undang Islam kat atas diri dia. Nak ambil kira semua bab Islam kena mengucap dulu. Kalau tidak, siapa dalam baru ni dalam Facebook kemarin tengok ada masjid mana tak yang Jumaat ada Cina pergi hantar pisang dengan ayak mineral. Jumaat wa ma du'aul kafirin illa fi dalal.
Tidak ada kebaikan yang dibuat oleh orang-orang kafir itu melainkan tidak diambil kira oleh Allah Ta'ala. Tapi sungguh pun begitu. Ulama kata perbuatan kebaikan, rupa kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir juga diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika mana sakarat dia, Tuhan ringankan dia ketika sakarat. Kita tak waktu sakarat, kita Tuhan beratkan kita untuk hapukan itu. Jadi kalau macam itu boleh makan lah dengan sedekah itu. Tidak ya. Ini itu kitab Bajuri Ibn Qasim kata. Dalam kitab Bajuri Ibn Qasim kata Ada tapi orang ni dia hantar makanan tu konon-konon yang orang Islam doakan something ke kat dia. Kononnya lah. Dia dah niat macam tu, kita makan je lah. Kita kena doakan dia mas. Semoga sama. dibuka hidayah. Itu memanglah siapa yang tak mau kan. Siapa yang tak mau, orang yang Islam, orang yang bukan Islam masuk Islam, kita semua orang Islam mau. Dan perlu doa. Kena doa supaya Allah Ta'ala buka pintu hati. Doa bukan setakat doa saja, bahkan kena pergi dakwah sebab depa tu umat tu dakwah. Yelah, kesnya kena ada betul. Kata anak dia sakit ke, yang si kafir tadi lah kan. Anak dia sakit, jadi dia orang Islam konon doakan dia. Tak apa itu. Tapi sumber dia tu tak yang dia bagi sedekah sumber dia tu. Yang gaji. Tak apa tu. Itu martabat lain. Itu cerita bab lain. Ustaz, untuk orang kafir ni yang saya pernah dengar, kita hanya boleh doakan hidayah untuk dia. Selain daripada hidayah tak boleh. Maksudnya dosa ke, kesihatan ke, wish kita ucapkan whatever. Betul ke Ustaz? Sempit sangatlah rahmat Tuhan kalau begitu. Tak gitu. Sebab harus benda yang tidak ada dalil yang sarih yang mengatakan hukum haram ataupun tak boleh berdosa. Yang tu tak apa lah tu sebab sarih. Tapi selama mana ada dalil lah. Kalau tak ada dalil, hukumnya harus. Bahkan kebaikan itu ada. Menarik kepada agama Islam. Untuk kat Malaysia ni kita kena jaga adab lah. Jaga adab wajib. Supaya orang Islam ni tertarik. Tarik. Kan kalau kita kau ajarkan dia, Al-adabu muqaddamun lah. Ba ilmu ke ba apa ke, al-adabu muqaddamun 'ala al-ilmi. Mestilah kena jaga adab. Adab dengan kita, adab dengan guru, adab dengan masyarakat. Semua adab. Ustaz, kalau dah meninggal kita tak boleh doakan untuk dia kan? Tak boleh. Kan masa hidup dia kita boleh doakan. Apa dalam surah Allah sebut Allah Muhammad. Wa yal'anuhumullah. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata orang ditafsirkan oleh ulama, orang kafir ni kita tak boleh nak laknat dia secara individu, tapi kita boleh laknatkan dia secara kelompok. Maknanya Yahudi laknatullah. Apa-apalah yang melibatkan dengan kufur, laknatullah. Maknanya laknatullah, makna laknat ni ba'uda anir rahmah. Mereka ni gagal untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Mereka ni tak boleh untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Tapi haram kita melaknat orang kafir secara individu selagi mana dia masih bernyawa. Tapi kalau kita pergi tengok orang mati kafir mati kita pergi daerah nak angkat tangan doa tu haram. Silat-silat dia tu kafir. Nak doa rahmat apa dia mati dah. Confirm dah memang ba'uda anir rahmah. Tak boleh. Jadi yang kata tak boleh kita laknat tadi individu. Tu tak boleh. Jangan. Pakai hukum haram. Kita kena sebab dia tak sunyi, dia tak putus daripada untuk nak dapat rahmat Tuhan. Sebelum mati. Masih lagi sebab dia belum mati. Tapi kalau dia dah nak mati, kalau kata dah sakit nak mati dah, boleh jadi lagi Tuhan terima. Boleh jadi lagi Tuhan Islamkan dia. Ada banyak kes juga. Banyak kes. Ada seorang haji tu dia pun dah meninggal. Bila meninggal tu awal tahun tu di Kajang, pak mentua dia orang Cina kafir. Dia kahwin dengan isteri dia Islam, dan ada lagi 1/3 daripada keluarga isteri dia tu masuk Islam, tapi pak dia ni tak mau masuk Islam. Kemudian sampai dekat pak dia tu sakit, adik-beradik lain ni tak mau jaga, dia seorang yang jaga. Dia dengan isteri dia jaga. Dia jaga sampai bagi minum air zam-zam dia boleh makan. Air lain tak boleh minum. Dia masuk minum air zam-zam dia boleh minum. Tapi air zam-zam ni memang
ma'uz zamzam lima syuriba minhu. Maknanya kita minum air zam-zam ni atas niat kita. Dia ubat besar tu. Kita minum apa kan, sakit apa, sakit perut ke, sakit apa kan, banyak minum air zam-zam, tapi pastikan niat kita lima syuriba minhu. Jadi dia tanya, air apa ni? Kita ni air zam-zam, rumah Tuhan, rumah Allah di Mekah. Lepas tu kuih lama. Nah, dia duk pujuk lah. Dia duk pujuk, suruh mengucap, suruh syahadah, suruh apa semua. Dia pujuk. Lepas tu pak dia ni macam tak masalah. Kali sampai dah pak dia ni dah tak boleh cakap. Dia tetap duk talqin syahadah di tepi telinga. Akhirnya pak dia tu mengucap dalam keadaan mengalirkan air mata, tak terbit suara dah, tapi lidah dia tu bergerak lah, mulut dia bergerak. Akhirnya rupa dia tu bertukar. Masa dia mati tu rupa dia tu bertukar jadi kuning cerah apa semua, sehingga orang Cina pun mai tengok, weh, ini pelik punya orang tu, dia kata. Ini lain macam tu. Apa dia kata ini you lain macam tu, dia kata. Akhirnya sampai waktu dia pun nak bakar tu kan. Nak bakar tu kan, hujan turun. Petang tu saja padam. Tapi tak payahlah sebab benda tu bab perkuburan ni sebab tak sempat dokumen kan. Lepas tu terpaksa kena proses. Cara dia lah. Ya. Cara asal dia. Cara asal dia. Tapi tak payahlah. Tapi banyak benda-benda yang pelik sebab dia Islam pun last minute. Tak boleh buat puas sebab keluarga besar untuk nak selesaikan secara. Tu boleh main jenazah gaib tu boleh. Kita main jenazah gaib lah. Tapi dia yakin sebab apa? Masa tu saya cerita tentang ada 3 tanda alamat orang yang mati bahagia. Pertamanya, dia berpeluh ketika dia sakarat. Keduanya, mukanya bertukar ataupun kulit badan dia ada kekuningan. Cerah. Dia kuning tu cerah. Dia kuning. Dia kuning, dia macam kita nampak kuning-kuning emas. Kita nampak kuning-kuning kan. Dia cahaya. Kalau muka orang tu hitam sekalipun, tapi dia akan berubah jadi kuning. Dan yang ketiganya, dia akan bercelak di bawah mata dia. Bercelak automatik. Dia jadi bercelak. Dia bukan lebam, dia bercelak. Lain tu, lebam lain. Dia bercelak bawah mata dia. Jadi itu antara alamat ahli syurga lah. Tapi rolik yang kita tengok hari ni ialah kuning lah. Kuning. Payah juga, jarang-jarang kali kita nak jumpa orang yang pecah beluh. Tapi almarhum Tuan Guru Haji Saleh baru ni memang pecah beluh lah. Pilah waktu mana pun tengok cik peluh. Hebat. Tu kata Tok Guru. Cik peluh tu bila dah mati pun. Jadi tak masa nak sakarat tu, masa dia duduk tengah nazak tu pun dah pecah peluh. Kemudian sampai dah roh keluar pun masih lagi keluar, dia mengeluarkan peluh. Yang tu yang hebat lah. Allah Ta'ala anugerah dekat mereka tu Tok Guru. Mengucap 2 kalimah syahadah akhir kalam. Sama-sama dia panggil anak dia tu, Syekh Muslim tu. Panggil begitu lah. Panggil dia bang talqin. Sama-sama talqin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mati. Mudah kan? Mudah. Jadi itu cerita tentang syahadah. Keduanya mendirikan akan sembahyang 5 waktu. kedua. Biarlah. InsyaAllah esok. Esok lah. Itu insya-Allah lah. Jumpa dia.